Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini, seperti yang kita rancangkan, Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bertemu sekali lagi pada hari ini untuk kita meneruskan tanggungjawab kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan kita memberi tumpuan kepada pembukaan dan penutupan surah-surah di dalam Al-Quran. Seperti yang kita maklumkan, insya-Allah pada pagi ini kita akan memberi tumpuan kepada dua surah, iaitu yang pertama adalah Suratun Namli, Surah An-Naml. Surah An-Naml. An-Namlu merujuk kepada haiwan yang kecil yang disebutkan sebagai semut. Jadi kalau sebut surah semut, pasti kita akan mengingati kisah seorang Rasul yang sangat dekat dengan kisah semut, iaitu kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Surah An-Namlu ini merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-19, dan surah An-Namlu ini juga ia berada pada juzuk yang ke-20. Maknanya surah An-Namlu ini dia berada pada dua juzuk. Juzuk yang ke-19 dan juga juzuk yang ke-20. Surah An-Namlu merupakan surah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah, yang dikenali dengan nama Surah Makkiyah. Surah An-Namlu mengandungi 93 ayat. Jadi, mari kita sama-sama melihat apakah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Suratul Namli ini, dengan kita melihat kepada pembuka dan penutup bagi Suratul Namli. Jika kita lihat kepada nota, kita masuk terlebih dahulu membincangkan tentang tujuan surah. Dinyatakan tujuan surah ini tidak lain tidak bukan, yang pertama adalah ingin mengingatkan kita kembali tentang surah An-Namlu ini tujuannya apa. Kemudian kita juga ingin mengingatkan bahawasanya tidak ada mana-mana ayat Quran yang turun yang diletakkan melalui surah-surah di dalam Al-Quran yang diturunkan tanpa sebarang tujuan. Itu bukan Al-Quran. Tetapi ciri Al-Quran, Allah turunkan mempunyai tujuannya. Oleh sebab itu, kita kena selalu membincangkan tentang tujuan bagi surah dalam Al-Quran. Suratul Naml ini surah yang Allah mengajak kita semua supaya beriman kepada Allah. Kemudian
Dalam masa yang sama, Allah mendidik kita semua supaya bersyukur kepada Allah. So sifat syukur ini dalam surah An-Naml ini telah ditunjukkan oleh seorang Rasul yang hebat, yang Allah bekalkan dia dengan pelbagai mukjizat, iaitu Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Kita sedia maklum bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu wassalam seorang Rasul yang sangat dekat wataknya. Kalau kita bincang Nabi Allah Sulaiman, antara watak, antara karakter dia yang paling menonjol adalah Nabi Allah Sulaiman merupakan seorang Rasul yang kuat bersyukur, yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita pernah mengingati kisah bagaimana Nabi Allah Sulaiman dapat mendengar suara seekor semut betina yang memerintahkan semut-semut yang lain supaya masuk ke dalam sarang. Selepas Nabi Allah Sulaiman mendengar, dia tersenyum. Kemudian beliau telah mengucapkan dengan doa, yang doa ia sangat dikenali dengan doa supaya Allah mengurniakan sifat syukur di atas segala nikmat. Oleh kerana itulah para ulama seperti mana Dr. Ali Hassan Arfan mengatakan bahawa surah ini surah yang mengajak kita kepada beriman kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka sudah pasti caranya yang paling utama adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah serba ringkas tujuan surah An-Naml. Jadi kita terus pergi kepada pembukaan surah An-Naml ini. Kita rujuk pada ayat yang pertama dan saya kemukakan juga maklumat pada ayat yang ke-6. Boleh kalau tuan-tuan nak buat ayat pertama sampai nombor 6. Boleh. Tapi saya pisahkan antara ayat 1 dengan ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 kerana saya nak satukan ayat 1 dengan 6 isu yang sama, iaitu isu tentang Allah menyebutkan tentang Al-Quranul Karim. Mungkin akan ada orang yang cuba mencari jawapan. Kenapa kisah semut ini, kisah Nabi Sulaiman ini Allah Ta'ala ceritakan dalam surah An-Naml. Sedangkan Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW. Kita telah sebutkan sebelum ini bahawasanya salah satu cara Al-Quran nak mendidik manusia adalah dengan memaparkan kisah umat-umat yang terdahulu. Allah memaparkan kisah-kisah para rasul yang terdahulu supaya manusia yang datang kemudian seperti kita, umat yang terakhir, Nabi yang terakhir ini boleh menjadikan para rasul itu sebagai contoh yang baik dalam kehidupan kita. Dalam masa yang sama kita dapat belajar rasul-rasul ini sebenarnya sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utuskan. Misi mereka, tugas mereka adalah mengajak manusia supaya mengesakan Allah. Mengajak manusia itu supaya mensyukuri atas nikmat Allah. Bagaimana kita nak tahu kisah umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, sedangkan kita tidak ada hidup pada zaman itu? Maka inilah Al-Quran yang memuatkan, yang memaparkan kisah-kisah benar yang berlaku
kepada umat-umat yang terdahulu. Syukur yang tak amat sangat kita kepada Allah kerana kita dapat tahu kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, seolah-olah kita berada pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kalau tak ada Al-Quran, kita tak tahu kisah Sulaiman dengan semut, kisah Sulaiman dengan Ratu Bilqis, dengan Ratu Sabah, kita tak tahu cerita dia. Tetapi Al-Quran telah menceritakan kepada kita. Oleh sebab itulah, kalau kita baca pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-6, Allah menyebut tentang Al-Quran. Kita dah sampai surah yang ke-27 dah. Kita dah sampai juzuk yang ke-19 dah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita pada setiap surah-surah dalam Al-Quran. Allah sebut tentang apa, tuan-tuan dan puan-puan? Allah mengulangi tentang Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Sampai surah yang ke-27. Nanti insya-Allah kalau kita dah tamat 114 surah, kita akan membuat kesimpulan dia daripada penemuan kita pada pembukaan dan penutupan. Jadi kita lihat ayat yang pertama, apa yang Allah katakan tentang Al-Quran, begitu juga pada ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ta, sin. Okay, ta, sin adalah huruf-huruf abjad. Tilka ayatul Quran. Allah kata, ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayatlah. Okay, ayat-ayat. Al-Quran adalah Al-Quran. Okay, kita jumpa jelas dekat sini disebut perkataan Al-Quran. Okay, Allah kata, itu demikianlah ayat-ayat Al-Quran. Okay, kita jumpa perkataan Al-Quran. Lepas tu Allah mengatakan wa kitabim mubin, yang juga merupakan kitab yang jelas. Jadi kitab di situ seperti mana dalam tafsir Al-Imamu At-Tabari, memang kitab di situ memang merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi Allah Ta'ala menggabungkan nama lain bagi Quran itu, ia juga sebut sebagai kitab. Al-Quran, nama lainnya adalah kitab. Kitab, nama lainnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran dalam Quran sebut, memang Quran. Tetapi kalau Allah sebut kitab, tidak semestinya merujuk kepada Al-Quran. Jelas dekat sini. Tapi kalau Al-Quran memang kebanyakan ayatnya 99% memang merujuk kepada Al-Quran. Memang merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kitab tidak semestinya merujuk kepada Al-Quran. Kena tengok konteks ayat itu. Tapi dalam ayat ini, kitab di sini memang merujuk kepada Al-Quran. 2 kali Allah ulang tentang Al-Quran. 2 kali Allah menyebut tentang Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, bulan Ramadan ni merupakan bulan yang kita sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Setiap waktu, setiap saat kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Dan dalam rumah kita, terlihat di media sosial, kan, kita solat dengar Al-Quran dibacakan. Moga-moga budaya ini, membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, beri tumpu kepada Al-Quran, ianya kekal sehinggalah bila-bila. Jadi kita terus pergi kepada ayat yang ke-6, masih lagi pada pembukaan, tapi kita nak melihat Allah menyebut tentang, sekali lagi, pengulangan tentang Al-Quran. Allah mengatakan, wa innaka, dan sesungguhnya engkau. Saya tinggal perkataan dan, ya, boleh tambah perkataan dan di sini.
Dan sesungguhnya engkau dekat situ merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tulaqqal Quran, benar-benar tulaqqa, iaitu menerima Al-Quran. Jadi Al-Quran yang Nabi terima daripada siapa? Milladun hakimin alimin, daripada sisi Allah. Yang Allah tu sifatnya apa? Yang maha bijaksana dan juga alim, yang maha mengetahui. Jadi pada ayat 6 ni Allah menyebut tentang bahawa Nabi SAW memang dia dapat Al-Quran dari Allah. Bukan Al-Quran itu Nabi yang reka, bukan syair, bukan cerita-cerita dongeng yang ditulis. Bukan. Seperti mana yang kita belajar pada surah sebelum ini dalam suratul Furqan. Tetapi ia memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi terima melalui Jibril, Nabi baca, kemudian Nabi hafal, Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk menulis di mana-mana tempat yang boleh ditulis ayat-ayat Al-Quranul Karim. Apa yang Nabi dengar, Nabi hafal, Nabi sampaikan, ia memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran yang kita baca ini memang Quran yang datangnya daripada Allah, melalui melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat ayat 6 ni kita jumpa perkataan Al-Quran, sekali lagi Allah menyebutkan. Jadi kalau kita tengok dekat pembukaan suratul Namli ni pun kita dah jumpa tiga pengulangan kata Al-Quran kan. Kitab, Quran, kitab, dan Allah ulang sekali lagi tentang Al-Quranul Karim. Okay, itu dekat pembukaannya. Okay, jadi kalau kita lihat kepada penutupannya, kita lihat pada ayat yang ke-92, ayat nombor 92 daripada ayat yang terakhir kan, ayatnya 93. Okay, ayatnya 93 ini adalah ayat yang kedua terakhir yang berada dalam suratul An-Namli. Okay, ayat 92 ni dia dah memasuki juzuk yang ke-20. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 6, masih lagi berada pada juzuk yang ke-19. Tapi ayat 92 ni dia dah masuk kepada ayat yang merujuk kepada juzuk yang ke-20. Walaupun dah sampai juzuk yang ke-20, tetapi masih lagi dalam surah yang sama, maka pada penutupan Suratul Namli ini ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hanya menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menegaskan kan dengan menggunakan wa innaka inna, ada huruf la tadi, la tulaqqa. Tapi bukan sekadar Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu semata-mata, tetapi ada tujuan dia. Tujuan Al-Quran diturunkan, salah satu daripadanya adalah untuk ditilawahkan, untuk dibaca dan difahami pada bacaannya. Itu disebut tentang tilawah Al-Quran. Jadi tilawatul Quran itu merupakan salah satu daripada tujuan diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi kita tengok ayat yang ke-92, apakah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diletakkan ayat 92 ini sebagai penutup bagi suratul Namli.
Allah berfirman, wa an asluwal Qur'an. Lepas tu ada lagi panjang ayatnya. Tapi saya potong hujung ayat-ayat yang hujung tu. Saya nak terus pergi kepada fokus terus kepada ayat yang dikaitan dengan Quran. Jadi kita jumpa dekat sini perkataan Quran. Jumpa perkataan Quran. Perkataan Quran ini Allah letak sebelumnya ada kalimat ajluwa. Maksud dia apa? Tilawah. Kan tilawah ajluwa. Tilawah. Jadi kita jumpa perkataan Al-Quran. Tapi Al-Quran tu kenapa? Kena dibaca dia. Jadi Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan supaya apa? Supaya aku sentiasa membaca, kata Nabi. Membaca apa? Membaca Al-Quranul Karim. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Tapi perkataan tilawah dekat situ merujuk kepada membaca dengan memahami apa yang dibacakan. Baik, kita dapati kesimpulannya adalah pembukaan dan penutupan surah An-Naml ini Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Al-Quran ini ia memang benar-benar datangnya dari Allah. Jadi kalau kita tahu Quran ini memang benar-benar datangnya dari Allah melalui Nabi SAW, maka kita semua akan menambahkan lagi rasa dekatnya kita dengan Al-Quranul Karim. Memang tak boleh pisah dah kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi cara nak dekatkan kita dengan Al-Quran, dengan kalamullah, maka hendaklah kita sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Dan dia terus dibaca sehinggalah Allah Ta'ala mencabut nyawa kita semua. Jangan tinggalkan untuk membaca ayat Al-Quran. Ramadan menjadi bulan untuk kita tambah, kuatkan kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi kita terus kepada sudut yang kedua bagi surah An-Naml. Surah An-Naml bagi sudut yang kedua ini kita boleh melihat dari sudut orang yang dia telah terima Al-Quran. Jadi Al-Quran ini jelas ayat-ayatnya, maka manusia-manusia yang dia faham ayat Quran tadi. Sebab kita akan sebut tentang tilawatul Quran, kita sebut tentang ayat Quran tadi Allah Ta'ala turunkan, maka ada manusia kesan daripada dia memahami ayat-ayat Quran yang dibacakan, maka mereka membuktikan, mereka menunjukkan, mereka membuktikan bahawa mereka ikut isi kandungan Al-Quran itu dengan mereka melakukan ibadat kepada Allah. Jadi kalau kita nak buat perkaitan antara ayat 3 dengan ayat yang pertama, kita boleh katakan bahawa setelah mereka dapat Al-Quran, dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang apakah ibadah-ibadah yang perlu dilakukan. Maka pada ayat yang ketiga, ada manusia ni, dia buat apa yang Allah perintahkan. Sebab itu kalau kita baca pada ayat 2, kita jumpa Allah sebut tentang dua fungsi dua fungsi Al-Quran dengan kitab. Tapi itu kena rujuk dalam mushaf lah, kerana saya tak bawakan not ayat tu. Sebab tu kalau kita baca dekat ayat nombor 2, setelah kita baca ayat pertama tadi, kan ayat pertama tentang Al-Quran dan kitab yang mubin. Lepas ayat pertama ni, ayat kedua
Allah sebut tentang Quran ini adalah huda, adalah petunjuk. Dia menunjukkan. Lepas tu pula wa busyra. Dia merupakan merupakan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa busyra. Okay. Jadi hasil daripada mereka mereka mendapat tunjuk ajar dari Allah. Kerana Quran ini adalah huda, tunjuk ajar. Allah menunjukkan apa yang perlu buat. Kemudian dalam masa yang sama, mereka telah mengetahui kalau mereka buat apa yang Allah suruh buat, setelah mereka mendapat petunjuk tersebut, mereka akan mendapat berita-berita gembira. Oleh kerana itulah, pada ayat yang ketiga, yang menjadi pembukaan surah An-Naml bagi sudut yang lain, kita menjumpai tentang bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Kenapa tak susunan dia? Mula-mula Quran, lepas tu baru ada ibadat. Kenapa? Kerana ibadah ni adalah tuntutan dari Allah. Allah yang nak suruh kita ibadah. Jadi macam mana kita nak tahu Allah suruh kita beribadah? Maka diturunkanlah Al-Quran. Jadi kalau kita nak tahu kita kena buat apa, macam kita sebut tempoh hari, kita sebut mula-mula dekat Suratul Fatihah. Ingat lagi tak? Kan? Suratul Fatihah kan ini, Allah Ta'ala menyebut pembukaannya, kita tahu tujuan Suratul Fatihah itu adalah Allah nak menunjuk tentang kenal Allah dan buat untuk Allah, ibadat kepada Allah. Sebab itu ibadat Allah sebutkan selepas Al-Quranul Karim. Okay. Jadi kita lihat apakah bentuk ibadah yang mereka telah mengetahui dari Al-Quran. Okay. Kita baca pada ayat dia, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, allazina yuqimunas salah. Pertama, mereka mendirikan solat. Jadi Al-Quran yang menerangkan solat, tentang solat. Masih ingat lagi kita belajar surah yang sebelum ni? Ingat lagi yang kita belajar surah yang sebelum ini, yang Allah perintahkan Nabi supaya buat apa? Bertasbih, bertahmid, merujuk kepada solat kan? Iaitu pada waktu malam, pada waktu siang, berkaitan dengan solat. Jadi Allah ulang lagi tentang mendirikan solat. Okey, mendirikan solat dekat sini sama tak macam suratul Baqarah? Sama tak macam 5 ayat yang pertama bagi suratul Baqarah? Kita kan jumpa dekat suratul Baqarah ayat nombor 3. Dekat sini pun ayat 3 juga. Kalau ayat 3 suratul Baqarah, kan Allah mengatakan, mula-mula Allah kata, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah. Jadi suratul Naml ni pun Allah menyebut tentang mereka buat apa? Mereka itu yuqimunas salah, mereka mendirikan salat, betul-betul mereka solat. Okey, kemudian wa yu'tunaz zakah, mereka juga menunaikan zakat. Okey, kemudian mereka buat apa lagi? Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka ini meyakini wujudnya, datangnya, adanya hari akhirat. Jadi di sini menunjukkan bentuk pengibadahan orang-orang yang telah mendapat petunjuk apabila dia membaca Al-Quranul Karim. Quran kata salat, Quran menunjukkan nak kena buat apa? Salat, maka mereka salat. Al-Quran menunjukkan tentang keluar zakat, mereka keluarkan zakat. Bukan zakat harta saja, tapi merujuk kepada mereka juga membersihkan diri mereka. Lepas tu, mereka meyakini tentang hari akhirat. Okay. Jadi kita boleh jadikan ayat 3 ni sebagai bentuk-bentuk ibadat.
Apabila kita buka kepada penutup surah An-Namli, kita ambil ayat 91. 91, 92, 93. Kita ambil ayat yang ketiga terakhir, iaitu ayat 91 dalam surah An-Namli. Allah mengulangi tentang apa? Tentang perintah beribadah hanya kepada Allah. Isu yang sama tak tentang ibadat? Isu yang sama macam ayat 3 tadi. Jadi siapa yang susun perintah ibadah berada pada ayat yang ke-91 ada kaitan dengan ayat yang ketiga? Jawapannya adalah Allah. Jadi diulang, tapi bukanlah ulang tu ulangan yang sama tanpa ada penambah maklumat dan sebagainya, tetapi Allah mengingatkan kembali sebab ayat 3 tadi berada pada juzuk yang ke-19. Tapi apabila kita baca ayat 1 dah masuk juzuk 20, Allah ingatkan kita kembali kan bahawa perintah ibadat ni perintah Allah mengingatkan kembali tentang ibadah. Tapi kalau ayat 3 tadi Allah sebut contoh terus. Apa bentuk pengibadahan mereka? Solat, zakat, meyakini tentang hari kiamat tadi. Okay, tapi pada ayat 91 Allah Ta'ala menyebut tentang innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, Allah minta Nabi SAW sampaikan kepada penduduk-penduduk Mekah. Katakan pada mereka, aku hanya diperintahkan supaya menyembah a'buda. Menyembah. Menyembah siapa? Rabb, iaitu Tuhan negeri ini. Tuhan negeri ini maksudnya siapa? Adalah Allah. Okey, kenapa perlu sebut negeri ini? Kita tahu negeri ini, baldah kat sini merujuk kepada Makkatul Mukarramah. Sebab itu salah satu nama lain bagi Mekah adalah Al-Baldah. Kenapa Allah nak sebut negeri ini? Jadi Allah Ta'ala ni nak mengingatkan kepada penduduk Mekah atas nikmat yang telah Allah beri kepada mereka. Kenapa nikmat? Apa nikmat yang Allah bagi kepada negeri Mekah ni? Allah kata yang telah menjadikan suci negeri Mekah ini lagi dihormati. Dan yang menguasai segala-galanya, maksudnya Allah. Dan aku diperintahkan supaya tetap menjadi orang yang Islam. Okay, dekat sini Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada orang Arab musyrikin bahawa kamu menjadi mulia. Semua negara, negeri-negeri yang ada di sekeliling kamu datang ke Mekah untuk menunaikan haji, umrah, ada pantang larang di Mekkatul Mukarramah ni, negeri kamu aman. Semua itu sebab siapa? Sebab Rabbahadil Baldah, sebab Tuhan negeri ini. Oleh kerana itulah Allah mengingatkan melalui ucapan Nabi SAW supaya bagi tahu kepada mereka bahawa aku ni Allah perintahkan supaya menyembah Allah. Dan Allah perintahkan aku menjadi seorang yang benar-benar Islam, benar-benar menyerah diri kepada Allah. Apa contoh menyerah diri kepada Allah? Itu yang kita kaitkan tadi dengan pembukaan ayat 3. Allah kata salat, kita pun ikut, serahkan diri kita, pasrah kerana kita orang Islam. Allah kata tunaikan zakat, maka kita pun tunaikanlah zakat. Jadi kalau kita ikut semua petunjuk perintah Allah, maka kita adalah orang yang menyerahkan diri kita kepada Allah. Itulah orang Islam. Tapi kalau Allah suruh, dia tidak ikut, dia tidak mahu buat,
maka ia belum lagi sempurna keislamannya. Dalam masa yang sama, sembahyang, zakat, meyakini hari kiamat tu ada kaitan dengan pengibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita dah sampai kepada pembuka dan penutup tadi. Jadi kalau kita nak buat hubung kait, nak gabungkan maklumat sudut satu dengan sudut dua, kita boleh tahu bahawa Al-Quran yang Allah turunkan bukan semata-mata turun, tapi adalah untuk dibaca, untuk ditilawahkan, untuk dibaca dan difahami. Kenapa kena baca dan faham? Kerana dalam Quran itu dia ada petunjuk, dia ada memberi tunjuk kepada kamu. Dia ada memberi berita gembira kepada kamu. Jadi dibaca, oh rupa-rupanya dia memberi petunjuk nak kena buat apa? Solat, nak kena tunai zakat dan sebagainya. Oh rupa-rupanya Nabi SAW diperintahkan juga oleh Allah untuk beribadat. Walaupun diri Nabi, tapi dia merujuk kepada, dia juga terpakai kepada kita semua sebagai umat Nabi SAW. Okay, kita lihat kepada sudut yang ketiga. Okay, kita tengok bentuk yang ketiga pembukaan. Surah An-Naml ini kita ambil pada ayat 4 dengan ayat 5. Allah menyebutkan tentang hari akhirat. Hari akhirat. Walaupun ayat 3 tadi dah jumpa, tetapi ayat nombor 4 ni Allah menyebutkan tentang akhirat ni. Kalau siapa yang tak percaya dia wujud, dia datang, dia ada, maka apa kesan dia? Maka secara tak langsung dia akan menunjukkan kesan yang sebaliknya. Okey, kita tengok ayat 4 dan ayat 5. Allah menyebut tentang hari akhirat. Okay, jadi kita baca ayat 4 dan ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang yang tidak percayakan hari akhirat, kata Allah. Orang yang tak percaya adanya hari pembalasan. Dia tak percaya akhirat, maksudnya dia tak percayalah adanya hari diberi balasan. Okay. Mereka ni, kata Allah, zayyana lahum a'malahum fahum ya'makun. Kami hiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka supaya kelihatan baik bagi mereka. Maksud dia, apabila manusia tak percaya nanti di hari akhirat, Allah tanya tentang solat, Allah akan tanya tentang zakat, kan? Allah Ta'ala hisab amal-amal buruk. Maka kalau orang tak percaya benda tu ada, benda tu akan wujud, maka mereka tak pedulilah. Mereka dah tak peduli lagi tentang halal haram. Mereka dah tak peduli lagi tentang dosa pahala. Sebab itu Allah kata kami hiasi perbuatan buruk bagi mereka. Jadi kita dapati di sini pentingnya percaya kepada hari akhirat, kerana percaya di hari akhirat memberi kesan kepada perbuatan kita masa hidup dekat dunia. Tapi kalau orang yang tak percaya hari kiamat tu, maka mereka akan memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh kerana itu Allah Ta'ala mengatakan apabila mereka buat perbuatan-perbuatan yang buruk itu, mereka pun tinggallah dalam kesesatan. Tinggal dalam kesesatan ni maksudnya mereka kerjakan amal-amal yang salah. Mereka buat benda-benda yang batil. Dalam masa yang sama, mereka ingat mereka buat tu betul. Mereka ingat mereka buat tu benda yang baik. Tapi rupa-rupanya apa yang mereka lakukan adalah sebenarnya perkara-perkara yang sesat. Lepas tu Allah menyebut kalau mereka ini apa
apa yang Allah nak beri kepada mereka. Ulaikal ladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Allah kata mereka lah orang yang akan mendapat azab yang buruk di dunia dan juga pada hari akhirat. Mereka adalah orang yang paling rugi. Jadi ini pembukaan menyebut tentang apa? Menyebut tentang kesan orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Maknanya kalau ada, walaupun ayat disebut tentang kesan orang tak percaya pada hari akhirat, pasti akan ada lawan dia. Maka lawan orang yang percaya pada hari akhirat, Allah dah sebut dah sebelum ni. Dekat mana Allah sebut? Allah dah sebut dekat ayat nombor 3 tadi, yang ibadat tadi. Nampak? Ni kan ayat 3. Ini kan ayat 3. Okey, ayat 3 pasangannya adalah ayat 4 dan 5. Kalau ayat 4 dan ayat 5, ayat 4 dan 5 tu apa? Ayat 3 kita belajar dekat sini, orang yang percaya hari akhirat. Kalau ayat 4 dan 5, orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Jadi kalau orang yang percaya pada hari kiamat, dia akan buat apa? Dia akan tunaikanlah zakat. Dia fikir tentang orang yang ada di sekeliling dia. Dia fikir orang miskin, dia fikir orang yang fakir, dia fikir orang yang susah. Kenapa dia letih-letih cari duit? Letih-letih dia berniaga, letih-letih dia membanting tulang, dia tolong pula orang lain kerana mereka meyakini adanya hari kiamat. Lepas tu kenapa pula solat? Kenapa mereka ni solat? Bangun pagi subuh, zuhur solat, balik penat-penat kerja ni pukul 4 ni solat juga, asar. Lepas tu maghrib ada solat, isyak ada solat. Kenapa mereka solat? Sebab mereka meyakini bahawa solat ini nanti Allah Ta'ala akan balas, Allah akan hisap mereka. Tapi kalau orang yang tak percaya, inilah pada ayat 4 dan ayat 5. Jadi ayat 4 dan ayat 5 ni kita jadikan dia sebagai isu tentang apa? Kesan meyakini ataupun kesan tidak meyakini hari akhirat. Tapi kalau pada ayat tadi kita kena tulis kesan tidak meyakini lah, supaya tak terkeliru. Kesan tidak meyakini hari akhirat. Okay. Jadi isunya tentang hari akhirat. Okay, tengok pada penutup dia. Jadi apabila kita baca dekat penutup, kita dapati Allah menyebutkan kembali isu ayat 3 dan ayat 4. Okay. Ini penutup ni. Cantik Allah susun. Kalau dekat ayat 3 tadi dengan ayat 4 kan. Okay. Ayat 3 tadi cerita tentang apa? Cerita tentang orang yang percaya dekat hari akhirat. Ayat nombor 5, orang yang tak percaya kepada hari akhirat. Jadi orang yang percaya kepada hari akhirat, dia akan buat apa? Dia akan buat benda yang baiklah. Okey, dia akan buat benda yang baik. Jadi orang yang tak percaya kepada hari akhirat, dia punya tagline dia apa? Ada kukisah. So dia pun tak buat benda yang baiklah, dia buat benda yang jahat. Peduli apa dia? Sebab adanya hari pembalasan. Dia tak fikir. Okey, jelas. Jadi penutup surah An-Namlu ni Allah nak sebut bab ni lah ni. Ni bab ni. Bab sini. Kalau orang ni buat baik, dia dapat apa? Kalau orang ni dia buat jahat, dia dapat apa? Tetapi kalau kita belajar dekat perkaitan dia dekat pembukaan tadi tu, nampak tak dia punya perkaitan dekat pembukaan tadi? Okey. Pembukaan tadi Allah menyebut tentang apa? Yakin atau tidak kepada hari akhirat. Betul jelas tak? Okey. Maka pada penutupan ni
Allah menyebutkan tentang balasan yang Allah nak beri kepada sesiapa yang memilih masa dia hidup nak buat baik, apa balasan dia. Sesiapa yang meyakini dia buat benda yang buruk, apa balasan dia. Dalam masa yang sama, kita boleh jadikan penutup ini adalah, boleh kita letak dia punya tajuk lain dia, Allah menyebutkan tentang situasi apa yang berlaku kepada hari akhirat. Boleh juga. Okay. Jadi kita lihat ayat 88 dengan 89 dengan 90. Okey. Kalau kita baca ayat nombor 90, Allah memulakan dengan benda baik. Kenapa Allah mulakan dengan benda baik? Man jaa bil hasanah. Al hasanah, kebaikan. Ayat 89. Ayat nombor 90 Allah kata wa man jaa bis sayyi'ah. Benda jahat ni pun nak sebut pun payah kan. Sayyi'ah. Kalau benda baik senang je. Hasanah. Laju je sebut. Benda jahat ni sayyi'ah. Okey. Kenapa Allah datangkan amal jahat disebut selepas baik? Wallahu ta'ala alam, dapatan saya Allah mengikut pada pembukaan. Kalau Allah sebut benda baik dulu, kerana ayat 3 tadi Allah sebut tentang orang baik ke orang yang tak baik. Ayat 3. Ayat 3 kan Allah sebut tentang orang yang solat, orang yang zakat. Jadi Allah sebut watak manusia yang beriman dulu. Sebab tu Allah sebutkan orang yang datang buat kebaikan. Okay. Kemudian Allah menyebut tentang orang yang datang buat keburukan. Kenapa keburukan datang selepas ayat kebaikan? Kerana wallahu a'lam, dapatan saya Allah mengikuti susunan dia tu cantik, sebab dekat ayat 4 dengan ayat 5 Allah sebut tentang siapa? Tentang watak orang yang jahat. Tengok Allah, kalau dekat pembukaan tadi mula dengan sebut orang yang baik, maka penghujung dia pun sebut dulu orang yang baik. Maka pembuka sebut orang yang jahat, penutup sebut orang yang jahat. Ini dipanggil ilmu munasabah. Ada banyak lagi kita boleh belajar. Nak beriman pada Allah ni dengan Quran ni saja, kita boleh belajar dari sudut susunan saja. Ni kita belajar tengok susunan lah. Belum kita baca ayat dengan ayat, susunan pun kita dah dapati sangat cantik, kemas, sempurna, teratur. Jadi inilah sebab dia tujuan kita buat modul seperti ini. Okay. Jadi kita tengok Allah kata apa? Siapa yang datang buat kebaikan, falahu khairun minha, maka dia akan mendapat balasan yang lebih baik daripadanya. Okey, lepas tu Allah kata wahum min fad'in yawma idzin aminun. Allah kata bukan sekadar dapat balasan, mereka juga akan dapat apa? Mereka ini dia dapat balasan apa yang mereka lakukan, tapi mereka juga dapat keamanan. Huru-hara hari kiamat ni kita sedia maklum. Tapi orang-orang yang dia memang beriman dengan Al-Quran, dia buktikan, dia ikut, dia praktis, dia amalkan, maka dia akan dapat keamanan di hari akhirat. Orang lain dalam ketakutan, dalam kepanasan, tapi ada manusia ni Allah amankan dia. Okay, ini orang yang baik. Okay, jadi ayat ni sebut tentang hari kiamat. Cuba tengok orang yang jahat. Orang yang jahat Allah buat apa? Allah akan sungkurkan muka mereka ini di dalam api neraka. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Kamu takkan dapat, kamu tidak dibalas melainkan apa yang telah kamu lakukan. Apa yang telah kamu lakukan. Membawa maksud mereka ni tidak akan aman di hari akhirat. Jadi kita dapati pembuka dan penutupnya membincangkan tentang isu yang
sama tentang hari kiamat. Walaupun dia sama, tetapi perbezaan dia, penutup ini melengkapkan lagi apa yang telah dibincangkan pada pembukaannya. Dalam masa yang sama, kita juga dapat belajar bahawasanya betapa sempurnanya susunan pada pembuka dan penutup. Dalam masa yang sama, kita dapat mengetahui apa benda yang penting dalam suratul Naml ni, iaitu pada isu Al-Quran, isu tentang ibadat, isu tentang hari akhirat. Okay. Jadi kita terus kepada suratul, ada lagi yang keempat. Surah yang keempat. Okay. Ada pembuka sudut yang keempat. Saya terlupa ingatkan, dah boleh pergi kepada suratul Qasas. Okay. Pembuka yang keempat bagi surah An-Naml ini, kita lihat kepada dua nama Allah yang mulia. Allah Maha Bijaksana. Bijaksana ni maksudnya Allah Ta'ala dia maha hikmah dalam dia menguruskan alam semesta ini. Allah Maha Hikmah. Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Dia tahu bila bila patut turun hujan, contoh. Allah bagi tahu kan, bila patut nak buat benda ni, bila semua itu di bawah hikmahnya Allah. Allah mentadbir alam. Kemudian Allah menyebutkan dia maha mengetahui, alim. Dia maha mengetahui apa yang manusia perlukan, apa yang manusia itu telah lakukan, sedang lakukan, apa yang akan terjadi. Allah maha mengetahui. Itu pada ayat yang ke-6 yang kita baca tadi tu, dekat ayat tentang Al-Quran. Okey. Apa berkaitan dengan penutup? Jadi kalau kita baca dekat ayat terakhir sekali, ayat 93 suratul Naml, kita akan dapat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Allah tak pernah lupa ataupun tak pernah Allah tu terlepas pandang terhadap perbuatan manusia. Kan? Mungkin ada orang-orang Arab musyrikin, ingat tak tadi yang kita belajar dekat ayat 4 dan 5 kan? Kan mereka berada dalam kesesatan. Mungkin mereka ingat tak ada pun azab kena kan? Macam mana Tuhan nak tahu kita dah buat ni pada tarikh sekian kan? Mereka ingat Allah biarkan je mereka tu berada dalam kesesatan tu. Tak, rupa-rupanya pada ayat 93 Allah memberitahu bahawa Allah Ta'ala tak pernah tak tahu apa yang pernah kamu lakukan. Cantiknya pada penutup suratul Naml ini, sampaikan kita boleh kaitkan dengan semut. Kecil semut tu. Tapi Allah tidak pernah mengetahui apa Sulaiman buat. Itu panjang lagi lah penceritaan dia. Tapi kita tengok penutup dia, Allah memperincikan sifat hakimnya itu, sifat alimnya Allah itu pada penutupan. Jadi kita bacalah penutup dia. Jadi kalau kita baca dekat penutup dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengatakan, wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah, dia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu dapat mengetahuinya. Di hujung ni, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Tuhanmu tidak lalai terhadap segala apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tak pernah terlepas pandang. Contohnya kita buat apa sekarang, Allah Ta'ala tak pernah tak tahu pada saat berapa kita buat apa. Tak. Allah bagi tahu. Dia tidak pernah lalai terhadap segala apa yang kamu lakukan. Kenapa sampai tahap seperti itu? Kerana cuba tengok dekat pembuka tadi.
Dekat pembuka tadi kan Allah bagi tahu dia itu apa? Hakimun alimun. Kita dah baca dah tadi dekat ayat nombor 6 kan? Kerana Allah ni dia hakimun alimun. Allah tu maha mengetahui, alimun. Kerana dia alimun lah. Dia tidak pernah lalai terhadap segala apa yang kamu lakukan. Ada berkaitan tak dengan hari akhirat? Ada berkaitan tak dengan Al-Quranul Karim? Okey. Alhamdulillah, kita dah selesai surah An-Naml. Kita masuk kepada suratul Qasas. Okey. Sikit je. Suratul Qasas ni dia tak panjang. Kita lihat maklumat di dalam surah Al-Qasas. Baik. Surah Al-Qasas ni, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, okey, kita tahu, sedia maklum, surah Al-Qasas merupakan surah yang mengandungi 88 ayat. Surah Al-Qasas, kalau nak tahu lebih lanjut, kena tengok semula modul tentang nama surah. Al-Qasas maksudnya kisah ataupun kisah siapa? Kisah Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, bermula daripada dia itu dilahirkan sampailah dia membesar, sampailah dia berdakwah kepada Fir'aun. Jadi Al-Qasas ni dia sangat dekat dengan cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oleh kerana itu, tujuan surah Al-Qasas nak menerangkan tentang kekuasaan Allah dalam memutuskan segala perkara. Kuasaan Allah ni kalau dia nak buat sesuatu, dia boleh buat. Tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak putuskan, kalau Allah nak kata bahawa Nabi Musa selamat ni nanti walaupun diletak di dalam lautan, mak dia letak dalam peti kayu contohnya kan, letakkan anak dia, lemas ke anakku nanti. Kalau Allah Ta'ala kata tak, dia tak lemah, dia akan jumpa kepada engkau balik semula. Allah bagi kepada Ibu Musa kan. Jadi surah Al-Qasas ni surah yang memaparkan Allah Ta'ala ni dia berkuasa dalam nak buat apa saja. Kalau dia nak buat apa saja, pasti dia akan jadi. Tak ada siapa boleh halang. Maka contoh yang paling dekat adalah kisah Nabi Musa. Bagaimana dia melarikan diri sampaikan dia pergi Madian. Lepas tu dia cerita apa yang berlaku daripada kehidupan dia di Mesir kepada bakal pak mentua dia. Itu kena buka dalam cerita suratul Al-Qasas. Okay. Jadi kita pergi kepada pembukaan dia. Pembukaan suratul Qasas, Allah menyebut tentang ayat-ayat Al-Quran sangat jelas. Ya Allah, kalau kita baca sampai juzuk yang ke-20 dah Al-Qasas ni. Al-Qasas ni dia juzuk yang ke-20. Allah mengulang pembukaan menyebut tentang Al-Quran. Al-Quran sangat jelas. Kita boleh bacalah pada ayat yang kedua. Jadi kita telah sebut pun perbincangan sebelum ini tentang apa maksud jelasnya ayat Quran dekat suratul, kita baca dekat suratul Nur, kita sebut dekat suratul Furqan sebelum ni. Okay. Jadi waktu kita baca dekat penutup, kita ambil ayat 85 dengan ayat nombor 86. Ini dari dekat ayat akhir sebab surah Al-Qasas ada 88 ayat. Jadi betul lah ada 88 ayat. Allah mengulangi tentang Quran. Tapi tentang Quran ni Allah menyebut tentang apa yang perlu buat kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu sebenarnya adalah kurniaan dari Allah. Okay, tapi isu masih lagi tentang Al-Quran. Okay, jadi mari kita baca ayat dia nak lebih nampak. Mari kita baca ayat dia. Okey. Jadi kalau kita baca ayat dia nombor 85, kita akan mendapati Allah menyebut tentang
innal ladzi farada 'alaikal Quran, sesungguhnya Allah, okey, sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada kamu adalah Al-Quran. Mewajibkan kepada kamu Al-Quran. Kita tulis dekat masuk mewajibkan. Farada ni kan macam fardu kan. Fardu. Mewajibkan di sini. Kita tulis makna dia. Okay. Salah satu maksudnya adalah Allah Ta'ala mewajibkan kepada kamu tu, maksudnya Allah Ta'ala kata Allah nak beri Quran tu kepada Nabi. Mewajibkan kepada kamu tu maksud dia Allah Ta'ala memang nak bagi kepada Nabi ini Al-Quran. Itu maksud mewajibkan, maksudnya memberikan. Kan senang kalau kita terjemah memberikan. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan. Maknanya Allah Ta'ala mewajibkan untuk memberi, mengurniakan kepada Nabi Al-Quranul Karim. Okey. Jadi, kita dapat tentang Al-Quranul Karim. Kita tak bincang keseluruhan ayat, tapi kita nak menyebut tentang Allah menutup surah Al-Qasas ni dengan nak mengatakan bahawa memang Allah memastikan bahawa Nabi Muhammad akan dapat Al-Quranul Karim. Okay. Kemudian kita tengok kepada ayat yang ke-86. Okay, Allah menyebut masih lagi tentang Al-Quran, tapi dekat sini Allah guna nama Al-Kitab. Allah guna tentang Al-Kitab. Okay. Allah kata, وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. Engkau, wahai Muhammad, tidak pernah berharap supaya Al-Quran ini diturunkan kepada engkau. Okay. Pernah berharap supaya Al-Quran diturunkan kepadamu. Ni Al-Quran ni, Al-Quran dekat sini maknanya digunakan nama Al-Kitab. Sebaliknya ia adalah rahmat daripada Tuhanmu, maka jangan engkau menjadi penolong kepada orang-orang yang kafir. Okey. Maksud dia apa? Bukan Nabi tak suka Al-Quran ya, jangan salah faham. Tak pernah berharap ni, maksud dia, kita kena kaitkan tafsiran ayat ni dengan surah Al-Qasas ya. Okey, kan kita sebut tadi surah Al-Qasas kan cerita Nabi Musa. Panjang kisah Nabi Musa daripada dia lahir. Mungkin akan ada orang kata, macam mana pula Nabi Muhammad ni boleh tahu kisah Nabi Musa sejak dia lahir tu? Itu yang kita kata, inilah mukjizat Quran. Quran menceritakan kisah-kisah sebelum ini yang mana Nabi tak pernah fikir pun. Nabi tak pernah terfikir kisah Musa. Betul tak? Kisah Musa melarikan diri. Dia tak pernah terfikir. Itu yang maksud Nabi tidak pernah berharap supaya Al-Quran ini diturunkan. Tapi sebenarnya Allah yang nak cerita kepada Nabi. Mesti ada sebab lah. Kan nak menguatkan dakwah Nabi dan sebagainya. Itulah maksud yang seperti mana ayat tidak pernah berharap supaya Quran diturunkan kepada engkau. Jadi cerita-cerita kisah Nabi Musa contohnya dalam surah Al-Qasas ini Allah kata itu adalah rahmat. Rahmat daripada Allah kepada engkau. Okey, jadi kita dapat kesimpulan dia pembuka tentang Al-Quran, penutupan tentang Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ni kalau Allah kata kami memang nak bagi Al-Quran kepada engkau Muhammad. Jadi kalau kita ambil ayat ini pakaikan kepada kita, rupanya Allah Ta'ala nak memang Allah nak turunkan Al-Quran, nak bagi wahyu Quran tu melalui Nabi Muhammad kepada kita semua. Tapi kita je yang tolak. Itu yang jadi masalah dia. Allah Ta'ala nak bagi kita Quran tu dekat kita. Memang Allah nak pastikan Quran tu dapat. Tapi kita yang menjauhkan diri dengan Al-Quran. Ada orang dia menjauhkan diri Al-Quran. Dia tak nak belajar walaupun tak pandai baca. Dia tak nak usaha nak fahamkan walaupun dia tak faham. Tapi kalau Allah kata dia memang nak bagi, mesti ada sebab. Allah tak akan bagi, Allah tak akan turun kalau tak ada keperluan.
ke-84. Okay. Jadi satu rahmat dari Allah, kita dapat tahu. Kalau Nabi Muhammad boleh tahu kisah-kisah dahulu, kita kisah Nabi Muhammad pun kita tahu dari satu rahmat daripada Allah. Kan? Kita dapat tahu kisah-kisah yang terdahulu dan yang akan datang. Baik. Itu yang sudut pertama. Sudut satu je lah. Memang saya pendekkan. Sebab kejap lagi akan ada kelas bersama dengan Ustaz Uzair dalam 10 suku. Okey, jadi habislah untuk suratul Al-Qasas. Dan dekat suratul Qasas ni, kalau kita gabung maklumat dekat suratul Qasas dengan suratul An-Naml, kita dapati bahawa Al-Quran ni memang kita tak boleh hidup tanpa Al-Quran. Faham tak maksudnya? Sebab Allah Ta'ala memang nak bagi Quran tu kepada kita. Bukan bagi tu saja-saja. Tapi patahlah balik suratul Naml tadi. Kita kena tilawah dia, kita kena baca dia. Kalau kita dah baca, dah faham, nanti kita akan dapatlah bukti bahawa, patutlah Quran ni Allah kata mubin. Jelas. Itulah sebabnya. Jadi moga-moga kita semakin kuat, kita semakin rasa bahawasanya tidak boleh dibiarkan hidup kita berlalu satu hari tanpa kita membaca Al-Quran. Kita rasa macam tak boleh kita biarkan hidup kita ni dengan kita tidak memahami Al-Quranul Karim. Kerana ia memang pemberian yang Allah nak memberikan kepada kita semua melalui Nabi SAW, dan teruskan membaca Al-Quran dan fahamkanlah Al-Quranul Karim. Dan itu saja pengisian untuk pada pagi ini. Jika ada sebarang soalan, nanti kemukakan pada lain waktu ya, kerana kita nak memberi ruang seterusnya kepada slot Ustaz Uzair Hafizahullah untuk membentangkan tadabbur surah Ad-Dukhan yang akan berlangsung dalam 5 minit lagi dalam 10 suku. InsyaAllah kita jumpa nanti pada keesokan harinya. Kita belajar surah Al-Ankabut, lepas tu kita masuk surah Rum, lepas tu insyaAllah kita cuba masuk kepada surah Luqman. Sepatutnya nak buat surah Al-Ankabut tapi waktu agak pendek. Jadi insyaAllah besok kita jumpa. Kita sambung kembali mencari hikmah, nak melihat kesempurnaan Al-Quran melalui pembuka dan penutup bagi surah-surah di dalam Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.